أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semuanya anggota tersebut tetap akan ditanya tentang apa yang telah dan bakal dilakukannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau sendiri tidak akan dapat menembusi bumi, dan sekali-kali tinggimu tidak akan menyamai gunung ganang. Dan setiap perintah itu menyalahinya adalah kejahatan yang sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa. Nabiyina Muhammadin khairu man ijtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, kita sekali lagi merafakkan rasa syukur kehadrat Allah. Kesekian kalinya kita diberi ruang dan peluang untuk kita hidup di atas muka bumi, dalam keadaan kita semua masih lagi mengaku beriman kepada Allah. Dan alhamdulillah, pagi tadi kita membuktikan keimanan kita dengan menyaksikan falaqis subuh. Kita menyaksikan terbitnya fajar subuh, dengan terbitnya juga iman yang membangun dari hati kita. Alhamdulillah, kita telah sama-sama solat subuh. Dan insya-Allah pada pagi yang berbagi ini, dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita bertamu di medan ilmu. Alhamdulillah, dengan tajuk Dosa Percuma, Pahala Percuma. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita menjemput tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk berinteraksi bersama kami menerusi talian, dan juga insya-Allah sama-sama kita menghayati suatu perbincangan yang mungkin akan menjadikan kita sama ada lebih baik sebagai seorang hamba ataupun meningkat keimanan kita kepada Allah. Para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, saya teringat satu kisah pernah diceritakan oleh seorang doktor pakar di bahagian kecemasan. Nama beliau Dr. Khalid Jubair, hafizahullah. Seorang doktor di Arab Saudi yang banyak menulis tentang pengalaman-pengalaman beliau melayani pesakit-pesakit, merawat, berada dalam keadaan kecemasan, dan dalam keadaan banyak keadaan yang beliau lihat para pesakit, lalu beliau rekodkan dalam tulisan-tulisan yang diinspirasikan daripada pengalaman beliau sendiri. Ada suatu kisah yang beliau ceritakan mengenai perihal seorang pemuda. Pemuda ini pemuda biasa macam saya kot. Kalau boleh dikatakan muda, Allahu Akbar. Ya, pemuda macam orang lain juga yang muda-muda, tetapi menghabiskan masa mudanya supaya umurnya itu menjadi hujah ke atasnya. Malang sekali pemuda ini.
Apa yang telah dilakukan? Sesuatu yang rata-rata pada hari ini kita digembar-gemburkan dengan masalah. Baru-baru ini kita digembarkan ataupun dikejutkan dengan masalah pedofilia. Kita dikejutkan dengan masalah porno dan sebagainya. Maka perihal ini berlaku pada pemuda ini. Beliau suka melayari laman-laman web lucah. Lalu beliau ini melakukan satu perbuatan yang dikira padanya suatu khidmat kepada rakan-rakannya. Apa dia buat? Dia ada listing senarai nama rakan-rakannya dalam mailing list dia, dalam senarai surat dia, surat email dia. Lalu dia setiap kali dia melanggan gambar-gambar lucah tersebut dimuat turun setiap hari. Maka setiap hari itu jugalah dia akan hantarkan secara percuma kepada rakan-rakannya. Allahu Akbar. Dan rakan-rakannya semua memuji dia. Masya Allah. Masya Allah juga. Puji dia. Kata, baguslah engkau ni. Hantar gambar free. Boleh kami tengok tumpang engkau yang bayar dengan kredit kad engkau dan sebagainya. Rakan-rakan memuji, rakan-rakan memuja, rakan-rakan seronok tumpang gembira. Rakan-rakan tumpang dosa. Satu hari beliau berfikir. Beliau terlihat satu butang yang mengatakan autoresponder. Butang yang apabila ditekan, butang autoresponder ni maksudnya semua surat-surat ataupun semua yang dimuat turun tu akan automatik dihantar kepada semua rakan-rakannya. Sebab dia dah tak larat lah kan. Tok hari kena hantar dekat kawan-kawan. Tiba-tiba tuan-tuan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengambil nyawa pemuda ini dalam keadaan beliau tidak sempat bertaubat kepada Allah. Mati dia. Seorang pemuda yang sepatutnya tenaga itu dilahirkan untuk membangunkan Islam. Tetapi Allahu Akbar. Diuji dengan dosa. Tahu tak apa yang berlaku tuan-tuan? Setelah kematiannya, kawan-kawannya masih lagi menerima. Ini bukan selfie dari kubur tuan-tuan. Ini ceritanya masih lagi menerima gambar-gambar yang dihantar. Allah. Tak kali kawan-kawan beliau membuka email, gambar itu tiba sampai. Kawan-kawan terkejut, siapakah yang menghantar gambar ini? Kawan kami ini sudah mati. Apakah gambar ini dihantar ataupun disend dari dalam kubur? Masya Allah. Takkanlah orang dalam kubur boleh send lagi gambar macam tu. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah kesan dosanya yang masih kekal. Sehingga saya yakin bahananya juga terhantar di dalam kubur tempat pembaringannya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah kita ingin ini berlaku dalam hidup kita? Ataupun sebaliknya, yang dihantar ke kubur kita bukanlah jambangan bunga ataupun bukanlah hadiah-hadiah yang datang daripada sanak saudara, rakan-rakan mendoakan. Bukan doa yang sampai. Bukan cahaya yang sampai tuan-tuan. Yang sampai batu-batu neraka. Astaghfirullahalazim. Ataupun kita nak dalam kubur nanti kita terhias indah dengan permaidani dari syurga. Kita terhias indah ditemani dengan Quran yang kita baca. Ataupun dihiasi dengan doa-doa dari anak-anak pinak daripada kaum keluarga sahabat handai yang teringatkan kebaikan kita lalu mendoakan kita. Pilihlah. Pilihlah. Kerana itulah Nabi SAW pernah bersabda kepada kita, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'amila ba'dahu kutiba lahu mithla ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'amila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yanqusu min awzarihim syai' atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi kata, siapa yang mereka cipta, sesiapa yang menjadikan, melakukan suatu sunnah yang baik,
Bila sebut dalam hadis ni sunnah yang baik, bukanlah mereka cipta amalan yang baru. Yang tu bukan sunnah yang baik tu. Yang tu amalan-amalan yang mungkin tak datang daripada Nabi SAW. Kena jaga-jaga. Maka yang ini mencipta perbuatan yang baik. Yang tidak bercanggah dengan sunnah, tak bercanggah dengan Al-Quran, tak bercanggah dengan syarak. Maka diamalkan oleh orang selepasnya. Baginya pahala berpanjangan. Pahala macam mana tuan-tuan? Pahala percuma lah. Berpanjangan. Dan tidak akan berkurang walau satu pahala pun daripada apa yang telah dilakukan. Namun begitu siapa yang buat satu kerosakan, satu sunnah buruk, Allahu Akbar. Satu sunnah buruk, buat satu keburukan, diikuti pula selepasnya. Maka dosa percuma ini akan berterusan memberi bahagian dalam timbangan dosa-dosa kita. Dan tidak akan dikurangkan walau sedikit pun daripada dosa yang telah dilakukan dan dibuat secara berterusan oleh orang lain. Wal'iyadzubillah. Inilah maksud dosa percuma, pahala percuma. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hidup kita terlalu bernilai untuk kita letakkan matlamat hidup kita ataupun natijah hidup kita begitu. Kita terima panggilan sulung pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman yang dihormati lagi dimuliakan. Saya Omar bin Abdul Majid daripada Pelda Cini Timur, Pekan Pahang. Ya, sila Tuan Umar. Begini, Ustaz, kita bercakap mengenai pahala percuma, dosa percuma pada tajuk kita pada pagi ini, Ustaz. Ya. Soalan saya begini, Ustaz. Ya, kita sedia maklumlah. Kadang-kadang kita tak sangka, Ustaz, benda-benda yang kita lakukan. Baik. Apa yang tingkah laku kita harian ni, kita mendapat dosa secara percuma je, Ustaz. Ya, Kita tak sangka, tak dijangka, tak disangka-sangka. Macam mana Ustaz cerita tadi, ya. Itu janganlah pula kita menempah, Ustaz, ya. Ya, Jadi betul. soalan saya begini, Ustaz. Apa yang kita boleh lakukan ni untuk kita mendapat pahala percuma? Tadi Ustaz kita mengenai dosa percuma. Ya. Pahala percuma yang kita tak sangka, perkara itu agak remeh, tapi dia mendapat pahala secara percuma, Ustaz. Kalau boleh Ustaz jelaskan pada semua penonton TV9 supaya kita ni mendapat pahala percuma dan janganlah minta jauhkanlah, Ustaz, ya. Yang apa yang boleh kita, atau tingkah laku kita yang boleh mendapat dosa yang percuma ni, Ustaz. Kalau boleh Ustaz jelas. Mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar dari Felda Cini. Masya Allah, tabarakallah. Apakah amalan yang boleh menyebabkan kita dapat pahala percuma? Nombor satu, paling mudah. Angkat pen, nombor satu. Nombor satu paling mudah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pahala percuma, ikhlas lillahi ta'ala. Itu pahala percuma. Pahala percuma dalam semua amalan. Kita buat apa saja kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja ikhlas walaupun memang gaji memang nak. Majikan pun kena ikhlas juga. Dia bagi gaji, jangan tak ikhlas pula. Sama-sama kena ikhlas. Kemudian kita kena ikhlas melakukan amalan ibadat semata-mata kerana Allah. Ikhlas pula menunjukkan amalan kebajikan kepada orang lain agar orang lain boleh ikut. Contoh kepada orang lain kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Kita tunjuk jariah kita buat. Kita tunjuk sedekah yang kita unjurkan. Kita tunjuk segala perbuatan kebajikan kita. Sebab ada satu kata-kata bukan, ya. Kata-kata ni sangat menarik. Akhlak itu mampu dipelajari oleh anak-anak di sekolah. Dia mampu belajar, dia boleh baca buku, dia tengok, dia baca, okey, dia belajar akhlak. Tetapi anak-anak ni akan rasa confused. Confused, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tengok dalam buku lain, tapi yang dia tengok dekat mak, bapak dia lain. Oh, tu dia marah tu. Dia tengok dekat mak dia lain, dia tengok dekat bapak dia lain, dia tengok dekat abang-abang, adik-beradik dia lain, dia tengok dekat komuniti dia lain, dia tengok dekat sekolahnya lain daripada apa yang ada dalam buku. Buku kata jumpa bagi salam. Yang dibuat jumpa bagi debam. Itu dia. Salah. Allahu Akbar. Buku kata bercakap elok-elok. Wal kalimut tayyib. Dalam Quran sebut kalimah-kalimah yang baik-baik. Orang-orang yang baik ini, ahli syurga ini, la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Tak terdengar dalam syurga itu benda-benda lara dan benda-benda penipu. Tapi hari ini penuh dengan penipuan. Nak jadi ahli syurga macam mana? Allahu Akbar.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bingung kepala budak-budak ni kerana apa? Kerana akhlak yang dilihat dalam buku tidak diterjemah dalam kehidupan. Maka akhlak ini juga merupakan satu sunnah amalan yang akan menyebabkan kita dapat pahala percuma. Selain daripada itu, orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah, mereka ini percuma-percuma Allah mau berikan mereka pahala. Sebab Allah ingin melihat tangisan mereka, Allah ingin melihat duka mereka, Allah ingin melihat doa mereka, Allah ingin dengar rintihan mereka, Allah ingin dengar pengucapan mengagungkan Allah disebabkan ujian yang melanda. Maka ini pahala percuma. Banyak lagi perkara-perkara yang pahala ni tuan-tuan bukan nak kena bayar duit. Kadang dosa yang kena bayar duit banyaknya. Pahala tak ada tuan-tuan, relax je. Jalan pergi masjid kan kena bayar duit pun. Walaupun minyak naik sikit tak apa tuan-tuan. Jalan kaki pergi masjid dapat pahala banyak tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau jalan kaki waktu subuh dapat cahaya lagi. Allahu Akbar. Cahaya dalam kegelapan. Kemudian kita berzikir pagi dan petang. Kita amalkan setiap pagi, setiap petang zikir nabawi. Zikir-zikir azkarus sabah wal masa' juga dapat pahala. Kita bertemu dengan orang dengan wajah yang berwajihin taliqa. Dengan wajah yang gembira. Senyum berapa? Senyum 3 kata orang. 3. Itu dia senyum perak tuan-tuan. Jadi sebelum kita senyum menyerongin lagi tuan-tuan, kita jumpa lagi selepas ini. Berehat seketika, kembali semula bersama kami selepas ini. Kembali semula kita ke Tanyalah Ustaz. Kita membincangkan dosa percuma, pahala percuma. Soalan daripada Tuan Omar sebentar tadi, macam mana kita nak dapat pahala percuma ni? Macam-macam boleh. Orang tengah mengumpat, kita diam. Kita jangan dengar, kita lari daripada situ. Pun pahala percuma. Kita melihat sampah di jalanan, kita ambil sampah. Kalau kita bawa kereta tuan-tuan kan, kadang-kadang dalam di highway, tiba-tiba nampak memerang lah ada kat depan. Nampak buaya pula dah. Apa nama tu? Biawak kan. Nak berhenti highway tak boleh. Apa ada? Sila hubungi. Kita hubungi. Hello, Assalamualaikum. Saya nampak tadi biawak di atas jalan. Sudah terbaring. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contohnya. Tolong alihkan. Misalnya kita melihat jiran kita memerlukan bantuan. Kita hulurkan bantuan. Macam-macam tuan-tuan. Pahala ni berselerak di mana-mana untuk kita kutip sahaja. Menanti untuk kita buat sahaja. Begitu juga dengan dosa, hanya menanti untuk buat sahaja. Ya, samalah macam satu hadis Nabi SAW, maknanya menceritakan tentang maratibuz zina, zina mata, zina mulut, zina ni yang tunggu kemaluan saja membenarkan ataupun menolak. Maknanya kalau jadi, kalau tak jadi, itu masya-Allah. Kita menunggu peluang untuk beribadat juga pahala. Macam-macam yang boleh kita lakukan tuan-tuan. Jangan diremehkan walau satu pun kebajikan. Terima panggilan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, sila tuan. Saya Haji Tukinon bin Haji Masya-Allah. Muhammad Saleh daripada Skudai Ustaz ya. Baik. Sila Haji. Hari ini ialah dosa percuma, pahala percuma Ustaz ya. Ya. Kita jangan kirakan pahala lah Ustaz ya. Ya, betul. Kita kirakan dosa. Memang kita banyak dosa lah Ustaz. Betul. Hari-hari kita kena dosa. Banyak sangat. Betul. Jadi saya minta pandangan Ustaz. Baik. Tolong cara atau macam mana kita nak hapuskan, membersihkan dosa kita supaya pahala kita jangan kira lah. Jadi dosa kita yang banyak-banyak kita nak bersihkan. Jadi Baik. minta pandangan daripada Ustaz. Baik. Cara yang terbaik kita menghapuskan dosa supaya kita diridai Allah dan kita mudah-mudahan dapat masuk syurga dengan bersih. Itu saja soalan saya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Haji Tukinon. Masya-Allah. Saya suka ayat supaya kita dapat masuk syurga dengan bersih. Dalam tu, very deep. Orang kata deep. Ni dalam. Jauh haruna huna. Ya, lagu pula dah pagi-pagi ni. Ya. Macam mana nak dapat masuk syurga dalam keadaan bersih, tuan-tuan. Bersih maksudnya Tuhan tak hisap langsung. Kita punya amalan kita, Allah Ta'ala tak bincang pun. Masuk terus dalam syurga, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Subhanallah. Justru apa yang kita boleh buat? Kita tahu kita berdosa. Ini satu perasaan
yang sangat berharga bagi diri orang yang beriman. Dia rasa dosa. Yang kita takut adalah orang tak berasa dosa. Dia berasa okey je. Tak ada apa pun. Dia buat okey je. Tuhan bagi lagi rezeki. Okey je. Okey je. I tak ada apa pun. I tak itu, I tak ini, I tak buat ini, I tak ikut syariat. Okey je. Tuhan bagi lagi. Yes, it's okay. But nanti you KO. Itu masalah dia. Sebab orang yang buat sesuatu yang tidak mengikut landasan ini seolah-olah tidak ada apa-apa bagi dia. Macam ikhlas juga. Kalau tak ada ikhlas macam kita naik atas gunung. Rumah atas gunung. Naik atas rumah. Sampai kat sana, kunci tinggalan kereta. Kat bawah. Apa faedah? Tak boleh masuk rumah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa nak buat kalau orang rasa banyak dosa? Perasaan banyak berdosa tu, itu sudah satu kebajikan. Dah rasa dah baik dah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pernah puji dalam satu hadis qudsi, alima anna lahu rabban. Dia ni tahu, hamba ni tahu dia ada Tuhan. Bila dia tahu dia ada Tuhan, dia akan taubat. Bila dia tahu dia nak taubat, bila dia tahu dia nak taubat, summa yatubuna min qarib. Kemudian mereka taubat hampir dengan dosa yang mereka lakukan. Segera maksudnya. Itu nombor satu. Rasa dosa, segera taubat. Taubat ni tuan-tuan, tak kisah kat mana-mana. Everywhere, anywhere, wherever. Mana-mana tuan-tuan. Tuan-tuan rasa nak taubat dalam pejabat. Tiba-tiba duduk atas pejabat, tiba-tiba rasa nak taubat. Boleh taubat tuan-tuan. Tak semesti kat masjid, tak semesti kat surau. Tuan-tuan berasa nak bertaubat dalam kereta. Taubatlah dalam kereta. Taubat dalam kereta, bawa kereta, tiba-tiba menangis seorang-seorang. Isteri pun tengok, apa hal pula abang aku dia menangis. Tension jam ke tak? Abang terasa dosa nak taubat yang? Taubat dalam kereta tak ada masalah. Cuma nak sujud taubat tu ke nanti dululah. Ya? Nak solat sunat taubat, janganlah dalam kereta pula solat sunat taubat. Ya. Tuan-tuan. Perkara yang seterusnya, banyakkan istighfar. Sebab kadang-kadang mulut kita ni, tuan-tuan, mulut kita ni, oleh kerana mulut kita ni tak ada kerja, tu yang dia cari kerja tu. Dia boring. Ini bila dia boring, dia mulalah cakap sana, cakap sini, cerita sana, cerita sini, popek sana, popek sini. Tapi belum mulut lagi. Mulut kan sampai dekat jari pula. Hari ni jari ni, Masya Allah, Tabarakallah, jari juga menyumbang dosa. Sebab itulah Allah kata semua benda ni akan jadi saksi besok. Mata kita jadi saksi. Mulut tutup. Hari ni mulut memang boleh cakap macam-macam. Everything mulut boleh cakap. Tapi tak ada esok mata jadi saksi. Telinga ni. Saya tak kata, tapi you tulis kan. You lah keyboard warrior-nya. Ada muka. Keyboard warrior. Warrior sangatlah. Kenapa tak warriorkan diri itu untuk mengajak orang melakukan kebajikan? Itu sepatutnya you jadi warrior, savior yang menyelamatkan orang daripada api neraka. Bukan ajak orang sama-sama dengan you masuk neraka. Macam marah tu. Memang marahlah. Tak bolehlah buat macam tu. Istighfar banyakkan. Penuhkan mulut ini dengan ratban bidzikrillah. Basah kerana zikir kepada Allah. Tak ada kerja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lazimkan. Itu saja, mudah. Dia sebenarnya pilihan kita. Mulut kita, kita arah nak buat apa. Kita adalah raja kepada anggota. Maka anggota lain ini hanya mengikut apa yang kita lakukan. Jadi banyakkan istighfar. Yang ketiga, banyakkan buat benda-benda soleh walaupun sikit-sikit. Itu akan menghapuskan segala kejahatan, insya-Allah. Panggilan seterusnya pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Saya Muhammad Izani dari Langkawi, Ustaz. Ya, silakan Tuan. Soalan saya, Ustaz. Ya. Sekiranya orang tu memanglah dia buat salah, Ustaz. Ya. Sekarang kan teknologi kan tinggi kan, filter, YouTube kan, apa semua duk kutuk macam-macam kan dia. Adakah orang yang buat salah itu mendapat pahala pada orang yang kutuk-kutuk macam-macam fitnah, hantar dia tu, dan dia dapat pahala, cuma ni dapat masuk ke surga. Ya. Adakah besar kemungkinan jadi itu, Ustaz? Ya, betul-betul. Soalan saya begitu. Terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada saudara Muhammad Izani Chia. Dan satu soalan yang saya kira cukup baik. Ada orang
yang kalau kena kutuk tu, dia dapat pahala percuma. Yang ni dah pahala percuma, yang betul-betul ngam-ngam yang percuma. Tu dia, hari yang dah, tuan-tuan. Pahala percuma. Ingat tak kita? Satu ketika pernah kita kematian seorang ulama ummah, murabbi ummah. Satu ketika dulu, kita kehilangan bukan sedikit yang memuji tetap mendoakan ramai, tetapi tidak sedikit juga yang mencaci, mencela, kata itu dan kata ini, kata macam-macam. Sesudah mati pun dikata lagi Allahu Akbar. Itu pahala percuma pada ahli kubur. Saya nak kongsikan satu cerita. Cerita pahala percuma ni oleh orang yang buat dosa asalnya, tetapi dia dapat pahala percuma. Kerana apa? Kerana orang mengutuknya, kerana orang mengata dia, dan dia diam. Dia buat tak peduli. Dia tahu dia dengan Allah bagaimana, tetapi dia dikutuk dan dikeji sesudah matinya. Siapa insan ini? Namanya Ma'iz bin Malik radhiyallahu taala anhu. Seorang yang telah bertaubat, seorang sahabat yang diuji imannya, lantas berzina dengan seorang isteri pada seorang isteri ataupun amah ataupun kita kata pembantu hamba sahaya kepada jirannya ataupun rakannya. Maka mereka telah berdua-dua dan berzina. Lalu dia rasa kecewa setelah dosa itu ditinggalkannya. Dia rasa, ya Allah, apa aku buat ni? Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia mengaku di hadapan Nabi SAW. Nabi kata kat dia suruh balik. Baliklah, balik. Nabi marah. Dia kata, wailak, waihak, balik. 2-3 kali. Balik. Sampailah kali keempat, kali kelima datang. Nabi tanya, atadri mazina? Kamu tahu tak zina tu apa? Ya Rasulullah, aku tahu. Apa dia zina? Sehingga kali terakhirnya dia bersemuka dengan Nabi SAW di hadapan para sahabat. Nabi kata lagi, la'allahu yuskir. Maknanya dia ni mungkin mabuk kot Ma'iz ni. Kawan seorang bangun, cium dia. Tak mabuk. Okey. Dia tak ada kesan-kesan kemabukan. Maka dia bercakap dengan akal yang sahih. Justru apa yang kamu maksudkan dengan zina? Ya, aku mengambil hak yang bukan empunyanya. Aku bersama dengan perempuan yang bukan aku miliki. Caranya adalah cara seumpama aku bersama dengan isteriku yang sah. Tetapi bukan isteriku yang sah. Itu perempuan lain. Allah. Lalu diarahkan Nabi SAW selepas itu. Direjam dengan batu sehingga mati. Mati Ma'iz ditanam sendiri oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tiba-tiba, tengah-tengah nak balik daripada pengkebumian tu, adalah 2 orang sahabat ni yang yang bersambung selepas ini, tuan-tuan. Cerita kita cliffhanger sikit. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini. Kembali semula kita dalam Tanyalah Ustaz, membincangkan dosa percuma, pahala percuma. 2 orang sahabat ni tadi mengutuk dan mengata. Tengok tu. Dah lah ni, kena rejam pula. Zina pula. Patut Tuhan dah sembunyi dosa dia, duduk diam sudah ni, cakap pula. Yang seorang lagi kata tu lah, tak tahulah apa azab dalam tu. Ya Rab. Nabi SAW mendengar perbualan mereka berdua. Tetapi Nabi tidak membalas pada waktu itu. Menunggu waktu dan tempoh masa yang sangat sesuai untuk nak, kita panggil punchline. Bukan punchline lagi, dengan punch sekali bagi. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi berjalan dalam ke satu kejauhan. Kemudian tiba-tiba Nabi berjumpa dengan bangkai seekor binatang yang sudah membusuk. This is the point. Nabi kata, mana 2 orang tadi? Yang bagusnya sahabat-sahabat Ridwanullah ta'ala alaihim, mereka ni mengaku kalau buat silap. Ya. Kita, mana 2 orang tadi? Buat tak tahu tak? Buat don't know. Mana 2 orang tadi? Nahnu ya Rasulullah.
Yakin? Masya Allah. Kami ya Rasulullah. Ada apa? Panggil. Pergi makan bangkai itu sekarang. Tiba-tiba timbul kemarahan daripada salah seorang daripada mereka. Ya Rasulullah, arahan apakah ini? Kamu suruh kami makan bangkai. Tak pernah disuruh oleh manusia. Manusia yang akal biasa pun takkan makan bangkai. Orang lapar pun tak lalu nak makan bangkai begini. Ini kamu suruh kami makan bangkai ni. Apa ni Rasulullah? Apa ni? Marah macam tu. Nabi kata, itu lebih baik dan lebih molek daripada kebusukan bicara yang kamu lakukan terhadap saudaramu tadi. Kamu ingat apa yang kamu katakan kepada Ma'iz itu? Nabi bersabda, lauta Ma'iz itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, laqad taba taubatan law wuzi'at bainal ummati la wasi'athum, kata Nabi SAW. Dia telah bertaubat kepada Allah. Kalau dipecahkan, dibahagikan taubatnya kepada umat ini, nescaya umat ini mendapat bahagiannya masing-masing. Dan dia sekarang sedang berseronok di dalam kubur kerana dia telah bertaubat kepada Allah. Dia sedang menikmati nikmat dari Allah yang kamu pergi kata dia, hang tahu apa? Tu dia. Allahu Akbar. Pahala percuma, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesabaran kita dengan ketekunan kita menjaga iman kita. Kita lihat orang yang berdosa mati direjam di zina, tetapi mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapat sumbangan dosa akibat cercaan dan celaan pula. Sebab itulah orang yang beriman, la yakhafuna laumata laim. Mereka ini tidak takut orang-orang yang mencela, tidak fikirkan, oh kau nak cela, kau cela, tetapi aku telah melihat keindahan iman. Aku melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala menerusi syariatnya. Aku melihat segala-galanya. Maka itu lebih aku rela berhadapan daripada apa yang kamu nak kata ni sikit punya hal, tuan-tuan. Panggilan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila puan. Saya Puan Amnah daripada Johor Bahru. Ya, sila puan. Saya ingin nak tahu Ustaz, kadang-kadang mengenai dosa percuma ni, kadang-kadang kita fikirkan dosa tu kecil. Okey. Kita pun melakukan, sedangkan pada Allah kita tak tahu ya. Ya, betul. Jadi saya contoh je lah. Kita nak buat kebaikan lah. Ya. Sambil sambil menyiram pokok bunga tu. Okey. Dan pancit pokok bunga pakai ketahan. Ya. Masa lalu bintang lalu kucing. Kita tahu masalah dia memang buang najis dia kat depan rumah kita. Oh, Masya Allah. Jadi cara kita pancit pada dia. Ada kata satu kira dosa juga, Ustaz. Maksudnya kita pancut kucing tu? Ya, ya. Masya Allah. Okey, baik. Selalu sangat kan? Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mula-mulanya orang Johor banyak telefon. Hari ni macam tak tahu pula saya baru balik dari Johor semalam. Ya. Yang keduanya, masalah kucing berak depan rumah macam masalah mak mentua saya sama, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah. Kadang-kadang tak larat balik, sial mak mentua saya tak. Kita pun masuk-masuk, kereta kita pula terlepet pula, tai kucing tu, Masya Allah, berbau pula dalam rumah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, dari sudut kita nak ngalau kucing tu dengan air, kita kata halau kucing tu tak apalah. Dengan apa cara sekalipun, jangan guna power hose pula, pergi tembak kucing tu, melanting kucing tu, yang tu tak boleh. Kena ingat ya, ada orang pernah masuk neraka kerana kucing. Orang perempuan pula tu, ya, masuk neraka sebab seksa kucing. Jadi kalau ni kita halau tu halau macam biasalah ya. Kalau sembuh air tu secara perlahan-lahan untuk menghalau kucing tu, saya kira itu kaedah yang mungkin boleh, kita tak ada masalah lah dengan kaedah tersebut. Tetapi kena ingat, kalau kucing itu dipunyai oleh jiran, ini pun dosa percuma juga dipanggil. Walaupun memang kita tahu kita tak bolehlah nak kurung kucing, kurung kucing kan berdosa pula. Ya. Lepas tu nak buat macam mana, Ustaz? Nak train ke kucing tu? Train. Awak kalau nak buang air, awak balik rumah, masuk bilik air buang. Kalau boleh train sampai macam tu, fabiha wa ni'mah, lagi bagus. Khabar kat dia, awak tak boleh berak rumah orang, tahu tak?
Kalau nak berak rumah kita. Di rumah kita lah tempat berakmu. Contohnya. Kan? Tapi kena jagalah kalau binatang-binatang seumpama itu. Mestilah dijaga. Menghormati jiran sesuatu yang sangat mulia. Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka kena muliakan jiran. Aspek muliakan jiran banyak. Antaranya kita tak boleh menyakiti hati jiran. Kalau kucing kita punya pergi berak rumah jiran, sepatutnya kita yang bersihkan, tuan-tuan. Macam tu. Bukan kita biarkan jiran terseksa kerana kucing kita. Dah lah kucing kita kucing macam-macam jenis pula, Parsi lah whatever, kan. Tak tahu pula kucing Parsi. Subhanallah. Ni semua ni kadang-kadang ialah benda-benda yang kecil-kecil. Banyak benda kecil-kecil kita ni kita tak peduli. Sebab tu dalam satu pepatah Arab pernah mengatakan la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan kamu perlekehkan benda yang kecil. Sesungguhnya gunung ganang itu terhasil sebenarnya dari kerikil-kerikil yang kecil. Maknanya kalau dihimpun yang kecil-kecil itu lama-lama dia jadi besar. Sebab tu dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu sangka benda tu hina, tapi sebenarnya di sisi Allah dia sangat besar. Ya. Jadi kadang-kadang hak-hak macam ni kecil-kecil inilah yang kadang menyebabkan orang sakit hati dan sebagainya. Kalau kita menyebabkan saudara kita gembira, idkhalus surur fil qalbi mu'min. Maknanya kita menyebabkan saudara kita jadi seronok, jadi gembira. Itu adalah dalam hadis menyebutkan ahabbul a'mali ilallah. Perkara yang paling Tuhan suka kamu buat. Tetapi cuba bayangkan kalau kita masukkan kebencian dalam hati orang mukmin, menyakiti hati orang mukmin. Innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat akan rasa sakit hati, rasa ya Allah pedihnya, terasa dengan apa yang orang-orang anak-anak Adam terasa, rasa disakiti. Jadi jangan sakiti hati jiran ya. Kucing tu pun behave sikit. Suruh kucing pula behave. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita paling banyak dosa yang kita lakukan secara percuma tanpa bayaran adalah dosa yang datang daripada mulut kita. Mulut kita ni banyak sangat melakukan perkara-perkara yang memang mengundang dosa. Sebab tu pada satu ketika bila seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa yang patut aku jaga ya Rasulullah? Rasulullah keluarkan lidah Rasulullah yang mulia itu. Rasulullah pegang. Rasulullah kata, kamu jaga ni. Seolah-olah gitu. Nak buat kan saya tahu benar pula dah. Ni saya tak. Rasulullah buat. Pegang lidah. Inilah kamu jaga. Sebab apa? Sebab ada satu pepatah. Pepatah lagi pagi ni. Apa dia? Pepatah Arab kata, jirahatus sinani lahati'amu wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Apa dia? Luka yang disebabkan oleh lembing dia boleh sembuh, tuan-tuan. Tetapi luka yang disebabkan oleh lidah dia tidak akan kunjung sembuh. Sebab tu bahaya, tuan-tuan rahmati Allah. Lidah jagalah. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini, berehat seketika. Marhaban lil musyahidin. Selamat kembali kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kita bincang tentang dosa percuma, pahala percuma. Tuan-tuan, dalam rehat kita sebentar tadi, sahabat-sahabat yang bersama dengan saya mengingatkan saya untuk kita kongsikan apa yang boleh kita lakukan untuk kita nak dapatkan pahala percuma kembali. Kalau orang ada banyak dosa tu, kalau dulu ceritanya boleh bina telaga air untuk orang-orang yang memerlukan air. Sekarang di mana telaga ni patut kena bina? Kat Kelantan. Contohnya ya, nak dapatkan bekalan air bersih pasca banjir dan sebagainya, bina, buat. Tak ada kat sana, kat sini kita buat. Mana? Taja air surau, taja air masjid. Bayar. Minta bil. Tengok bil air ada? Ada. Berapa? Bagi kat saya bayar.
selagi mana orang guna, Masya Allah, dapat pahala kita panjang, tuan-tuan. Bayar bil elektrik surau masjid, bagi aircon, selagi mana aircon tu menyejukkan manusia, maka insya-Allah sejuklah juga kita dalam kubur, tuan-tuan. Insya-Allah kalau mati kita disebabkan amalan kita yang kita lakukan. Macam-macam kita boleh buat untuk mendatangkan pahala yang baik. Kita meraihkan hajat kawan-kawan, contoh. Kawan-kawan ada hajat, jangan pelikirkan hajat kawan-kawan, tolong. Ini nasihat untuk saya juga. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita pun manusia. Manusia ni memang tak sunyi daripada silap. Memang kadang-kadang. Kita, ya Allah, hajat kawan, kita bawa, kita tunaikan selagi mampu kita, insya-Allah. Pahala percuma buat kita. Panggilan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Sila. Saya Syida dari Labuan. Ya, Puan. Okey, Ustaz, saya berkenaan dengan tajuk kita hari ini, saya nak tanya pasal riak. Okey. Okey, saya ni peniaga online. Peniaga online, kemudian? Okey, jadi saya jual produk ni, dia ada sistem lah, sistem MLM ataupun sistem binari. Jadi untuk saya punya marketing, untuk macam tarik pelanggan saya dan saya punya, nak tarik tim saya lah. Okey. Jadi saya tunjukkan, saya post dekat Facebook, dekat Instagram, saya punya bonus lah, bonus statement gaji kan. Oh, okey. Jadi macam kalau macam satu bulan tu macam dua kali ni kan, jadi saya tunjuklah macam 10,000 ke 12,000 ke. Saya memang tunjuk sebabnya tujuannya untuk marketing. Oh, okey. Baik. Okey, dan jadi macam inspirasi untuk macam di rumah dekat luar-luar sana. Ya, betul. Ya. Jadi termasuk ke dalam dalam sifat riak, Ustaz, takut juga saya. Okey, baik. Okey, terima kasih. Baik. Bila kita bicara soal riak, secara ringkasnya, Puan, ya, riak ni kita buat sesuatu memang nak tunjuk kat orang. Maknanya untuk orang bagi puji kat kita, kata baguslah awak, rajinlah awak dan sebagainya. Kalau itu yang kita nak, maksudnya kita post, tiba-tiba orang puji kat bawah. Wih, rajinnya awak, bagusnya awak, marvelous, awesome. Semua tu, tu riak lah tu. Tapi benda yang berkaitan dengan bisnes dan sebagainya, kaedah pemasaran, marketing dengan sebagainya, boleh dilakukan selagi mana tidak melanggar syarak. Tapi Puan hati-hati juga zaman hari ni, ya. Kita duk cerita tentang ni, hari ni maklumat tanpa batas. Mungkin ada orang yang jahat tengok maklumat kita, dia tengok kita punya duit banyak, dia ekori kita, Puan. Bahaya kadang-kadang. Boleh tunjukkan tapi dalam bentuk yang lain lah, saya nasihat. Yang seterusnya, bila Puan sebut MLM tu tadi, saya ada getar sikit kat jiwa, Puan, ya. Ada tergetar sikit. Saya risau sikit, Puan. Puan tengok balik syarat-syarat MLM itu apakah menepati syarat ataupun tidak dalam perniagaan. Ya, saya nasihat gitulah, Puan, ya. Sebab kita kena hati-hati, Puan. Kita banyak benda, dosa banyak. Kita nak cari duit pun kadang-kadang kita terlibat dengan dosa yang kita tidak sedar. Jadi Puan hati-hati, tengok balik. Bukan saya tak memberi apa-apa hukum, saya pun tak tahu perniagaan yang Puan lakukan bagaimana, tetapi eloknya lihat balik semula, tengok sama ada dia patuh syarak ataupun tidak. Buat marketing, buatlah. Cuma banyaklah perkara kalau kadang-kadang dalam, saya ambil kesempatan inilah. Jangan buat dosa percuma dengan kita, contohnya kita seorang perempuan, kita make up sendiri, kita pula selfie tunjukkan. Cantik tak? Contohnya. Tak ada cakap siapa-siapa, tapi kita tunjuk. Kalau itu seorang isteri kepada seorang suami, Masya Allah. Kita mempamerkan begitu. Tuan-tuan ingat rasa-rasa macam mana rezeki yang kita dapat hasil daripada situ. Ini minta kita timbang dan fikirkan. Habis tu nak jual macam mana? Jual produk itulah, bukan jual muka orang. Produk itulah yang ditunjuk. Sebab itu syarat-syarat kalau kita nak membeli produk itu mesti dilihat. Produk itu apakah kesannya? Nak tahu kesan, datang sendiri tengok. Ataupun nak tahu kesan, guna dulu. Misalnya. Sesuai ataupun tidak. Kadang-kadang kita mungkin fikirkan dari sudut pemasaran yang sangat hebat. Tapi kita tak fikir bahana dia kadang-kadang. Ya, macam Puan tadi mempamerkan pendapatan. Ya, mungkin boleh dalam grup kita, mungkin kita boleh, mungkin grup yang tertutup, mungkin baiklah
untuk memberi galakan. Tetapi itu juga ada implikasi dia. Dia ada bahaya dia juga, tuan puan ya. Maka eloklah kita berhati-hati. Banyakkanlah kita tunjukkan alhamdulillah Allah Taala beri rezeki lagi dengan saya menjual produk ini. Contoh, cukup sekadar itu. Posting lagi, alhamdulillah lagi rezeki Allah berikan. Contoh, dengan tidak menyebut jumlahan ataupun berapa yang kita dapat. Dia banyaklah, tetapi banyaknya yang negatif ataupun mungkin ada kesan-kesan yang tidak baik. Itu kita tak nak berlaku ya, puan. Moga-moga keikhlasan kita berniaga, ikhlas juga kita berbelanja kerana Allah nanti, puan. InsyaAllah. Belanja tu nombor satu, kalau dah riban tu puan ni, zakat puan, jangan lupa. Zakat nombor satu. Masya-Allah, tabarakallah. Itu kena. Zakat tu mestilah puan ya. Kita dengan zakat, kita dengan infak ni. Takut reta kita tak boleh bawa ke mana-mana. Betul. Tak ada reta pun susah, ada reta pun susah. Saya selalu ulang. Tak ada reta susah, ada reta susah. Jadi, tak mau susah akhirat, ada reta bersusah-susahlah untuk infak. InsyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita membincangkan tentang dosa percuma dan pahala percuma. Bagaimana kita nak merancang hidup kita agar kita menjadi seorang hamba yang saleh. Macam mana kita merancang hidup kita agar kita tidak mendatangkan kesusahan kepada orang lain. Bagaimana kita nak merancang hidup kita agar setiap tindakan kita menyebabkan kita mendapat redha Allah, bukan murka Allah. Maka di situ kita perlu kepada mujahadah. Kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dirahmati dan dilorongkan oleh Allah untuk jalan-jalan kebajikan. Sama-sama kita berdoa pada pengakhiran pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim ya Allah. Travel